Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama dalam rancangan Rampai Pagi dan tibalah masa yang kita nanti-nantikan, segmen Tamu Bahasa. Satu tajuk yang menarik juga untuk kita ketahui bersama, PSTK gugur. Jadi kita ingin mengetahui bersama apa sebetulnya PSTK ini sebenarnya. Jadi alhamdulillah ni Wali, kita telah pun menjemput seorang tetamu undangan kita untuk bicara dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini dalam segmen Tamu Bahasa. Jadi kita terus saja perkenalkan Wali. Sebelah sisi kiri saya kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Hurul Ain Nukbah binti Rabaha, iaitu pegawai bahasa. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Doktor kerana sudi hadir ke studio pagi untuk berkongsi mengenai dengan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu PSTK gugur ya. Jadi sebagai mukadimah yang mungkin boleh Doktor kongsikan kepada penonton kita apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan PSTK gugur ini. Silakan. Okey, terima kasih Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tajuk yang dipilih ini sengaja dipilih sebagai orang untuk menarik perhatian masyarakat umum. Pada masa yang sama juga, kalau dilihat daripada bahasa Melayu dan linguistik, sebenarnya konsonan yang manakah yang gugur apabila menerima imbuhan. Dan pada masa yang sama saya mengambil inisiatif ataupun mengambil tajuk sebegini untuk orang akan faham konsonan 4 ni sajalah yang akan saya terangkan serba sedikit. Kenapa PSTK gugur apabila menerima imbuhan? Pada masa yang sama juga, PSTK ini memang kita dipanggil sebagai konsonan ataupun kalau orang kita ni abjad atau huruf. Dan pada masa yang sama juga, kalau orang kanak-kanak masa ni, barangkali abjad tu dia berapa tahu diorang akan memanggil alfabet ABC. Tapi saya hanya akan memfokuskan kepada PSTK, huruf P, S dan juga TK. Dan pada masa yang sama juga, kalau di dalam bahasa Melayu linguistik, PSTK ini dikenali sebagai fonem ataupun konsonan ini dipanggil fonem dan juga mengikut Kamus Dewan edisi keempat, definisi fonem ialah unit yang terkecil yang boleh membezakan makna kata yang diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Selain itu juga, seperti yang saya maklumkan tadi, PSTK ini 4 huruf yang saya akan terangkan kenapa ia boleh gugur apabila menerima imbuhan. Ya, jadi PSTK itu sebenarnya adalah abjad ataupun huruf yang digugurkan apabila bertemu dengan imbuhan. Saya macam saya mula fikir macam PSTK ini P untuk apa, S untuk apa. Rupanya huruf PSTK itu sendiri tadi ianya akan gugur jika menerima imbuhan. Baik. Seperti yang doktor katakan tadi, fonem PSTK akan gugur jika menerima imbuhan. Apa maksud daripada kenyataan doktor itu tadi? Okey, sebenarnya contoh yang paling saya ambil tadi pun baru juga bincang-bincang dalam kereta, awalnya adalah orang cakap macam kalau tidur confirm gugur. Saya sendirilah menjawab, kenapa kalau tidur boleh gugur? Sebab tidur. Kalau tidur, kita ni menggunakan imbuhan seperti menidur. Betul. Kalau tadi bukan mentidurkan, tapi menidurkan. Dan pada masa yang sama juga kalau P ni, minta maaf juga, saya selalu mendengar orang-orang kita ni menyebut mempastikan. Apakah betul? Tidak, memastikan. Sebab kan imbuhan, memastikan. Selalu saya dengar. Apabila bercakap dengan saya pun kadang, doktor pasti ni, pasti. Jadinya mempastikan untuk memastikan apakah betul penggunaan P di sana. Okey, kata dasar pasti memang pasti. Dan apabila menerima imbuhan, apa lagi apitan. Okey, saya terangkan sebelum itu apa dia imbuhan. Imbuhan ini adalah sebagai unit-unit bahasa tertentu yang ditambah kepada bentuk yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Pada masa yang sama juga saya juga akan menerangkan serba sedikit contoh. Ada satu contoh apabila menerima imbuhan ianya akan bertukar makna. Maksud saya di sini, apabila kita ni membagi imbuhan tu, bukan satu-satu imbuhan tu akan dirujuk semula dengan kata dasar contoh pasti, memastikan, lagi lain maknanya apabila menerima imbuhan apitan. Itu apitan memkan. So di sana saya selalu mempersoalkan, ada orang mempersoalkan proses. Kenapa proses dikekalkan? Memproses tetapi bukan memeroses. Di sana ada beza. Proses salah satunya memang kata dasar
pinjaman ataupun orang bahasa Inggeris proses sudah dikukuhkan dan dipinjam, bahasa Melayu meminjamnya. Di sana kalau di sana kita ni membezakan proses masih still memproses, bukan memeroses. Itu ada beza. Tapi kalau pasti tidur memang itu perkataan-perkataan yang bahasa Melayu standard sudah. Dan contoh di sini saya dapat juga mentakrifkan. Takrif, kenapa masih tadi kekalkan? Mentakrifkan, menghayalkan, menstabilkan. Kenapa itu masih dikekalkan? Takrif kita ni kata pinjaman dari bahasa Arab. So di sana memang kita ni ada beza-beza orang istilah ataupun kata dasar yang peminjaman tetap dikekalkan apabila menerima imbuhan. Tetapi kalau bahasa Melayu standard ataupun bahasa Melayu, kata dasar bahasa Melayu yang awal sudah memang ada dalam kamus, memang kita ni akan menukar ataupun digugurkan apabila menerima imbuhan. Ya, contohnya saja kalau ketawa, kalau di imbuhan mengetawakan. Betul. Luar biasa sekali ya, cepat menangkap Intan ini tadi ya. Betul lah. Tapi ya, maksudnya berubah ke tu Puan? Sebenarnya ada beberapa perubahan di sana, tapi cuma kita ni kadang kalau contoh di sini saya memang ada membuat juga macam mengkupas jadi mengupas. Memang itu bahasa Melayu kita ni sendiri. Betul, betul. Pada masa yang sama ada sebenarnya saya dapat contoh kaji. Kenapa kaji dikekalkan? Di sana saya pun memikirkan, kaji kan kalau kita ni memang itu satu kata dasar bahasa Melayu yang betul. Orang memang kukuh sudah. Di sini saya menerima kalau dijadikan mengaji, mengaji memang ada satu maksud yang berlainan ataupun maksud bila kita ni kaji dan itu kerja jadi mengaji memang akan menjadi untuk membaca. So sebab itu dikekalkan mengkaji. Walaupun kaji itu masih kata dasar bahasa Melayu yang asal. So kalau kita ni memberikan imbuhan tapi kita ni menerbitkan dengan makna yang berlainan lagi, memang kita ni akan kekalkan, salah satu alasannya lah. Sebab tu saya ambil yang basic saja masa ni, seperti proses, produksi, proses dengan produksi memang production in English kan. So di sana kalau bahasa Melayu meminjam memang produksi. Tapi kita ni perlu ingat juga, kita ni ada majlis bahasa Brunei, negara Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia. Di sana bila ada perbincangan di sana apabila dipinjam dari kata-kata asing sama ada bahasa Arab, bahasa Inggeris, memang kita ni akan tetap kekalkan apabila menerima imbuhan. Iya, itu dia tadi ya. Wow, luar biasa sekali ya. Nampak sedikit perubahan tersebut tetapi ada makna di sebaliknya Intan ya. Iya, teruskan. Ya, boleh kiranya Puan berikan sedikit maksud apakah ia imbuhan awalan, akhiran, apitan dan satu lagi sisipan. Betul. Okey, sebenarnya banyak sudah saya berikan contoh-contoh yang imbuhan-imbuhan awalan, akhiran, apitan dan juga sisipan. Tapi sini saya terangkan lebih terperinci sedikit. Kita ni sebenarnya imbuhan memang ada 4 bahagian, iaitu awalan yang hadir sebelum kata dasar seperti memasak, bermain, mendengar dan juga akhiran yang hadir sesudah kata dasar. Maksudnya di sini macam makan, kita ditambah an jadi makanan. Begitu juga minuman. Apitan, apa dia apitan? Kata dasar awal dan akhir. Betul. Seperti tadi menidurkan. So kalau menidurkan, meniduri juga kan. Men sama I. Itu memang apitan. Dan juga apabila sisipan, ini memang kita ni sisipan memang kita tahu pasal ajar, belajar. Jadi tidak akan menerima berajar. Memang L itu sebagai apitannya, special sedikitlah, istimewa sedikit. Penggunaan belajar, ajar menjadi belajar kalau kita ni menerima sisipan, imbuhan sisipan. Kemudian proses pembentukan kata ni dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa, iaitu kebanyakan bahasanya proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. Ini adalah salah satu contoh yang saya berikan tadi, kaji. Kaji jadi mengkaji. Kenapa kita ni nak menggugurkan ke? Sebab kalau kita ni menggugurkan ke, ia akan jadi mengaji. Arti yang imbuhan ni ataupun morfologi ni membentuk satu kata yang memberikan makna-makna tertentu. Sebab tu kalau saya menerangkan dalam linguistik, memang akan masyarakat umum yang tidak tahu ataupun tidak ada background bahasa Melayu dan linguistik memang akan confuse. Sebab tu saya akan mengambil inisiatif untuk menerangkan secara ringkas PSTK gugur apabila menerima imbuhan.
Ya, Alhamdulillah ya. Cukup aparat sebetulnya yang telah pun dikongsikan. Dan sebenarnya ini Wali mengenai dengan imbuhan awalan, akhiran, apitan dan juga sisipan ini, kita ni telah pun belajar sebetulnya ya di peringkat sekolah lagi. Tapi mungkin ada yang mungkin sedikit lupa dan sebagainya. Jadi dengan adanya kita bawakan tamu bahasa ataupun segmen tamu bahasa pada hari ini, sikit sebanyak kita ni akan mengingatkan kembali ya mengenai betul. Dengan perkara ini. Jadi ni doktor ya mengenai dengan PSTK ini. Jadi apa yang terjadi apabila konsonan ya PSTK ini menerima imbuhan? Okey, sebenarnya saya pun telah memasukkan sedikit tadi. Apabila PSTK gugur apabila menerima imbuhan, ia akan menjadikan satu pembentukan kata yang mempunyai makna yang berlainan. Walaupun sebenarnya macam tidur dijadi menidurkan, tapi ia menjadi satu kata kerja yang boleh macam menidurkan anaknya. Sedangkan kalau kita ni subjektif, kita ni tidur, memang ia akan tidur ataupun apa. Tapi bila menerima imbuhan itu, satu-satu imbuhan itu akan menambah ataupun menekankan satu frasa apa kata kerja yang dibuat pada masa itu. Dan pada masa yang sama tidak semestinya kata kerja lah sebenarnya kalau PSTK ini ya. Dan kemudian pembentukan kata ini juga jika dalam daripada sudut morfologi sendiri memang mempunyai peraturan yang tersendiri juga. Dan saya ambil inisiatif yang ringkas saja sebab seperti yang saya maklumkan tadi, saya banyak menerima ataupun apabila bercakap PSTK tidak akan diorang gugurkan apabila menerima imbuhan. So macam saya dalam kepala saya macam mungkin bagi orang biasalah. Tapi baru-baru ini pun saya ada kerja dengan satu tim mengenai dengan majlis ilmu. Kadang-kadang secara langsung mulut ini tertagor. Contoh memberigakan. Apakah betul memberigakan? Membarigakan. Betul. Sebenarnya BA bukan BE. Dan sebab bariga adalah istilah dialek Melayu Brunei. Tapi kita ni boleh diguna pakai dalam bahasa Melayu biasa ataupun bahasa Melayu standard sebab itu sudah dalam BEM pun memang menyetujui bariga boleh digunakan. Tapi bukan beriga. So secara langsung saya menegur bukan memberigakan tapi berigakan. So kalau orang bercakap dengan saya kebelakangan ini, alah payah ni doktoran ni nyak. Ada ni kadang secara langsung saya sengaja tegur macam melurus membetulkanlah apa yang salah. Bukan salah kata saya. Sebenarnya beriga pun memang dulu orang tetap menggunakan beriga. Tapi apabila tahu apa hukum-hukumnya ataupun apabila istilah bariga ni adalah dialek Melayu Brunei sendiri diserapkan kepada bahasa Melayu. So kita ni akan masih mengekalkan ciri-ciri dialek Melayu Brunei. Sebab tu kita ni panggil membarigakan. Ya, tapi apalah ya, kerana itu memang tugas doktor sendiri ya sebagai pegawai bahasa ya untuk membetulkan mungkin ada yang silap ataupun tidak tepat ya. Jadi ingati Wali pembarigaan ya. Membarigakan. Okey, kata asalnya bariga. Bariga. Jadi formula ni boleh dipakai pada bila-bila masa sahajalah. Maksud saya PSTK gugur ini apabila menerima imbuhan. Betul. Tapi sebenarnya ada tapinya. Dan sebab tu kata saya hanya mengantar memberitahu kata dasar yang simple saja. Yang biasa-biasa. Kalau diikutkan dari sudut morfologi sendiri, ada beberapa hukum yang perlu diikutkan. Seperti huruf pertama dalam kata dasar luluh ataupun digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang dilafazkan pada tempat yang sama daerah. Ini sebab tu saya tidak menggunakan istilah-istilah bahasa Melayu linguistik. Sebab bila saya bacakan tadi pun memang orang susah faham. Sebab tu saya ambil yang ringkas saja. P akan gugur dan dijadikan M. Seperti pukul. Memukul. N T akan jadi N. That's why N, M adalah nasalah. T akan jadi N. Seperti apa? Tulis. Menulis. Betul. Betul anak murid. Menulis. Sebab tu kemudian K akan menjadi eng. NG. Contoh kecewa, mengecewa. Betul. Intan, alhamdulillah. Sekejap saja, belum sampai sejam. Alhamdulillah dapat menerima. Kemudian S jadi NY. Seperti sedih. Jadi menyedihkan. Betul. Sebab tu saya mengambil PSTK akan gugur menerima imbuhan. Kemudian P akan menjadi M, T akan menjadi N, K akan menjadi NG dan juga S akan menjadi NY. Sebab itu dipanggil artikulasi sengau.
Dari pernafasan kita, nye, semua dari hidung kan. Sebab itu saya akan menyebut artikulasi ani. Artikulasi memang orang ramai memang akan tidak faham jika tidak mempunyai background bahasa Melayu dan linguistik. Kemudian kata terbitan berapitannya, aspek mana apitan, ke dan an, membentuk makna kata kerja pasif, iaitu subjek ayat mengalami perbuatan dalam kata dasar pada halaman. Okey, saya ada mencari je sedikit supaya kita ni, tadi saya memang sudah membagi tahu seperti takrif, kenapa tadi mengekalkan. Kemudian kalau kita ni gugus konsonan PRSTK apa ni, kita ni menyebut mengupas, memotong, potong. Kalau kupas memang mengupas. Kalau tatap, menatap. Betul. Menatap. So, tetap akan secara seperti yang Wali tadi cakap pun, memang ini formulanya. Memang ada hukum-hukum kena, tapi saya tidak akan menerangkan kenapa artikulasi apa tu digugurkan. Tapi make sense sedikit kan? Macam tulis jadi menulis. Untuk saya pun akan menyebut sebutan tu untuk memudahkan. Kalau tadi menyebut mentulis, ada something kan? Ada sedikit orang persoalan. So kita ni akan menganu artikulasi itu untuk sebutan itu untuk menyenangkan sebutan kalau PSTK digugurkan. Jadi saya suka sebetulnya Wani apabila formula kita menggunakan PSTK. Macam tadi senang, kita ni pun tahu apa huruf-huruf yang digugurkan. Betul lah, PSTK. Kalau diajarkan kan dari kecil kan, senang exam. Tapi itulah ya, mungkin anak-anak boleh mengambil baik sedikit perkongsian pagi ini. Jadi nanti ujian bahasa Melayu jika ada, inilah formulanya, boleh digunakan pakai apabila menemui mana-mana ayat yang ingin diberikan imbuhan tadi ni, Doktor ya. Baik, yang ingin kita ketahui lagi, mungkin Doktor sendiri boleh memberikan saranan ya bagi penonton-penonton kita ni ya dalam menggunakan imbuhan bagi konsonan atau fonem PSTK itu tadi. Baiklah, terima kasih Wali. Sebenarnya diharap dengan penerangan saya pada pagi ini dapat memberikan kefahaman kepada semua lapisan masyarakat mengenai fonem ataupun huruf PSTK apabila menerima imbuhan. Dan perlu diingat juga bahawa pengimbuhan bagi kata pinjaman seperti saya maklumkan tadi masih dikekalkan. Contohnya klasifikasi, katalog, transkripsi, takrif seperti saya maklumkan tadi menghayalkan, menstabilkan. Tapi menstabilkan ni pun kadang-kadang bagi kita ni lumrah sudah dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang pun kita ni fikirkan menstabilkan jadi menyetabilkan. Sebenarnya tidak sesuai. Memang masih kita ni menyebutnya sebagai menstabilkan. Bagaimanapun terdapat beberapa bentuk kata pinjaman yang sudah diserapkan ke dalam bahasa Melayu yang ada saya terangkan sebelum ni memenuhi pengimbuhan bahasa Melayu seperti telefon jadi menelefon, kelas jadi mengelas, betul mengelas dan sebagainya. Memang itu seperti saya maklumkan tadi, mana-mana kata dasar yang sudah macam seperti membarigakan itu kita ni ijaan saja jadi beriga. Tapi mana-mana kata dasar yang pinjaman bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, bahasa Arab dijadikan bahasa Melayu standard, ada yang kita ni boleh ubah. Tapi telefon memang lama sudah sebenarnya kan. Tapi kalau proses, memeroses itu jarang sekali kita ni gunakan. Memang masih kita ni kena memproses. Tetapi intipatinya kalau macam sesuai kita didengarin dan ganjil, mungkin betul lah. Boleh. Proses memeroses. Memeroses. Tapi sebenarnya kalau kita ni mengajarkan anak-anak kita ni, apakah betul menggunakan memeroses berbanding memproses? Sana ada beza. Okey, kalau memeroses, soalan yang dapat diterima bagus sebab kalau memeroses memang bagi kita ni bukannya untuk tata bahasa dalam tulisan, tapi dalam sebutan kita ni lebih selesa memeroses, bukan memproses. Tapi imbuhan apabila kita ni menulis, ia jauh berbeza. Sebab tu penggunaan bahasa Melayu sebenarnya senang apabila tani sebut ataupun bercakap saja. Kita ni lebih banyak sebenarnya masyarakat di negara ini, termasuk saya sendirilah sebenarnya. Apabila bercakap kita ni lebih mudah daripada menulis. Ingat tu. Sebab kalau anak-anak saya sendiri pun kalau menulis payah tiap.
Sebab kita ni dengan menggunakan apa subjek, apa predikat, apa objek yang akan tadi terangkan, apa dia kata kerja. Tapi apabila bercakap, seperti Wali cakap tadi, memproses lebih mudah daripada memproses. Tapi sebenarnya kalau mengikut dari dari kata tata bahasa, apabila tadi menulis, memproses akan tetap salah. Tapi bila tadi sebut kedengarannya macam sesuai. Yes. Dia tata bahasa daging. tidak betul. Dari segi ejaan ke dia, mungkin ada sedikit ganjil lah di situ ya. Walaupun sebenarnya ni Wali, kalau kita ni mempelajari mengenai dengan perkara ini sebenarnya seronok sebenarnya. Betul. Ya, seronok sebenarnya, dan rasanya macam mau lagi mengetahui ya, Doktor ya. Jadi kalau kita melihat ya, kalau dari segi contohnya kalau siar, jadi boleh membuang S jadikan penyiar. Betul. Ya, memandu atau pandu, memandu. Kalau lap Melap. So, melap ke salah. Melap bukan lap bukan melap. Lap. Mengelap. Betul. Mengelap. Mengelap. Kalau itu lain lagi. Itu masuk frasa lain lagi kita ni. Sebab kalau lap, ia ada orang kata dasarnya LAP. Apabila menerima imbuhan, ia akan bukan melap, mengelap. Tapi apabila kita ni bercakap memang lap meja, melap meja. Mana tadi menggunakan mengelap. Itu adalah salah satu beza antara kita ni menulis dan juga bercakap. Kan nampak kan Intan? Okey, faham. Luar biasa sekali, tapi nampaknya ada banyak lagi yang perlu kita ni pelajari ya. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahanlah jika ada kesempatan suka rasanya ingin kita ketahui lebih dalam lagi lah ya mengenai dengan tajuk kita ini. Baik, penghujung wawancara kita ini mungkin ada yang ingin disampaikan dan juga dikongsikan lagi, Doktor? Barangkali insya-Allah itu pun mungkin masa ni ada barangkali banyak dalam kepala penonton berfikir mana satu lurusnya, memproses atau memproses. Sebenarnya memproses lebih orang ikut tata bahasa kita ni sendiri. Cuma apabila bercakap kita ni orang secara langsung menyelaras saja kita ni cakap melap ya, sebenarnya mengelap. Itu salah satunya pun memang kita ni tidak akan dapat membetulkan apa yang komunikasi lisan ataupun yang kita ni dengar yang bercakap ini memang akan tadi susah mengikut tata bahasa melalui tulisan. Itu memang akan masuk dari sudut sintaksis ataupun tata bahasa yang lain lagi. Sama je dengan melap. Kenapa kata dasar LAPA tiga huruf ini akan mempunyai ataupun menerima imbuhan mengelap. Kenapa tidak melap? Itu mungkin insya-Allah nanti akan, kalau saya diundang lagi insya-Allah akan saya lebih terangkan lagi kenapa jadi mengelap bukan melap. Insya-Allah. Okay, sebenarnya ni Wali, kalau kita ni kan menggali mengenai dengan topik ini, tapi itulah ya, cukup menarik sebetulnya. Dan kita ni pun dulu tu kenapa tidak ada formula ni? Kalau formula ini saya ingati sejak murid-murid PSTK Google kalau ada. Okey, siap. Saya fikir bermula sekali macam apa tu yang maksudnya macam apa ya? Macam P-nya silent, S-nya silent bukan. Atau apa lagi tu, Doktor? Itu kira dari segi fonologi. Okey, ini tadi semasa kita saya lagi balik. semasa saya sikit lagi lah. Ada touch-up tadi juga. Kena tanya, kenapa PSTK? Apa maksud PSTK? Kemudian timbullah, kenapa kanak-kanak masa ni kalau membuat ejaan tidak akan menggunakan A, Y, A, M. Tak. Sampai anak saya sendiri menegur. Umi, salah je tu. Kalau kami A, I, A, apa tu? Ayam. Umi belajar masa UBD, bukannya masa KG, masa primary ni. So kalau pada masa ni, itu dari sudut fonologi ataupun fonetik kata Intan tadi ya. Bidang fonologi akan lebih orang menyentuh kepada bunyi-bunyi fonem ataupun bunyi-bunyi konsonan. Terutama kalau memang kita ni tahu kalau A, E, I, O, U, itu bunyi apa? A-E-I-O-U. Itu kirakan alfabet ataupun orang memang yang biasa kita ni gunakan memang penggunaan A-E-I-O-U. Dia lagi akan menggunakan A-E-I-O-U. Kalau anak saya menegur tu, kami mana ada tu Umi A-E-I-O-U. Kami A-E-I-O-U. Sama je kalau belajar ejaan. Jangan kita ni A-A-Y-A-M. Tak, kena marah tu. Sebab diorang A-I, A-M. Itu yang saya belum pelajari lagi. Okey, nanti fonologi insya-Allah.
Jadi apapun ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Dr. Hurul Ain Nukhbah binti Rabaha, pegawai bahasa yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini. Menarik ya segmen tamu bahasa kita untuk edisinya hari ini PSTK gugur. Mudah-mudahan dapatlah kita mengambil sedikit sebanyak ya ilmu yang telah pun dicurahkan oleh doktor sebentar tadi, dan mudahlah kita ni menggunakannya dengan betul insya-Allah selepas ini ya. Jadi sekali lagi dari kami Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih doktor. Mudah-mudahan ada jodoh dan kesempatan lagi. Kita ini akan bersama dengan perkongsian yang lain lagi. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.